Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir bi amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini kita dapat menyambung pelajaran sirah untuk darjah 4 bagi pelajar yang keempat, iaitu berkaitan dengan jihad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. InsyaAllah kita akan menyambung pelajaran ini di bawah tajuk pembukaan Kota Mekah, insyaAllah. Alhamdulillah, baik pelajar sekalian, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, sila buka kitab buku surat 32 berkenaan dengan pembukaan Kota Mekah. Jadi pelajar sekalian, di detik kemenangan pembukaan Kota Mekah. Jadi sebelum ini orang Islam dan orang kafir Quraisy, orang Islam Madinah dan orang kafir Quraisy telah melakukan perjanjian Hudaibiyah. Tetapi apa yang berlaku? Di manakah orang kafir Quraisy, kaum Quraisy telah melanggar perjanjian itu. Perjanjian itu. Apakah pelanggaran tersebut? Perjanjian tersebut iaitu di mana kaum Quraisy telah membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah yang telah mengadakan bai'ah dengan Rasulullah SAW. Jadi dalam serangan itu 20 orang terkorban. 20 orang penduduk Khuza'ah ni telah terkorban. Jadi Bani Khuza'ah ni pun buatlah aduan kepada Rasulullah SAW. Jadi apakah tindakan Rasulullah? Jadi Rasulullah telah mengatakan utusan kepada musyrikin di Mekah. Dan kat situ Rasulullah telah menentukan 3 pilihan. 3 pilihan disebabkan kaum Quraisy kepada musyrikin Mekah telah melanggar perjanjian, maka diberikan 3 pilihan. Apakah pilihan tersebut? Yang pertama, membayar diat. Membayar diat. Apa membayar diat? Ganti rugi sebagai tebus darah kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh. Ataupun membatal perjanjian dengan Bani Bakar. Dan yang ketiga, apakah pilihan yang ketiga? Iaitu terbatal perjanjian Hudaibiyah dan berperang dengan orang Islam. Jadi Rasulullah telah memberi 3 pilihan kepada kaum musyrikin. Kaum musyrikin Mekah. Baik, apakah pilihan kaum musyrikin Mekah ketika itu? Jadi kat sini kaum musyrikin Mekah merasa tercabar. Lalu dia memilih pilihan yang diberikan oleh Rasulullah itu apa dia? Untuk berperang dengan orang Islam. Ini jadi pilihan orang kafir Quraisy. Jadi apakah strategi yang digunakan oleh Rasulullah? Jadi Rasulullah telah menghantar bersama-samanya iaitu 10,000 orang tentera telah menuju ke Mekah. Semasa dalam perjalanan itu baginda telah berhenti di Damrul Zahrani. Di Damrul Zahrani, lalu baginda mendirikan kemah dan bermalam di situ. Di sinilah Rasulullah telah berbincang dengan para sahabat untuk membuat strategi dan teliti agar dapat masuk ke Mekah dengan aman tanpa pertumpahan darah. Jadi yang pertama, apakah strategi Rasulullah SAW? Iaitu menyalakan unggun api yang besar untuk menimbulkan rasa gerun kepada musyrikin Mekah. Itu salah satu strategi pertama. Baik, yang kedua, bila mana kaum musyrikin Mekah berasa gerun, akan berjaya melemahkan semangat musuh. Baik, dan Abu Sufyan ini antara kesan juga, di mana Abu Sufyan telah keluar meninjau tentera Islam dan beliau berasa kekuatan Islam ni sangat kuat dan tidak mungkin dapat ditewaskan. Jadi dalam masa beliau itu, beliau tersempat dengan Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang baru masuk Islam. Setelah itu mendengar penjelasan Sayyidina Al-Abbas, hati Abu Sufyan pun terbuka untuk memeluk Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pelajar sekalian,
Rasulullah SAW telah dapat masuk ke Mekah pada bila? Iaitu pada pagi 20 Ramadan, hari Jumaat. Pada hari Jumaat, pada pagi Jumaat tu, pada 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Rasulullah SAW dan bersama dengan orang Islam telah dapat masuk ke kota Mekah. Baik. Dalam keadaan aman, bagi dia masuk ke Mekah sambil menundukkan diri kepala dengan penuh tawaduk, rendah diri bagi menzahirkan rasa kesyukuran atas kemenangan yang digunakan oleh Allah. Jadi Rasulullah bersama dengan tentera Islam telah memasuki Mekah melalui 4 penjuru. Melalui 4 penjuru yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka telah membuat tawaran bahawa bagi mereka yang akan selamat, sekiranya mereka berada di beberapa tempat yang berikut. Yang pertama, iaitu di rumah Abu Sufyan. Jadi siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, dia selamat. Kemudian di Masjidil Haram, mana yang berada di Masjidil Haram, mereka akan selamat. Dan yang ketiga, berada di rumah sendiri. Jadi 3 tempat ditawarkan untuk mendapat keselamatan. Baik, itu yang berlaku di awal Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah. Seterusnya pelajaran yang dirahmati Allah sekalian, apakah tindakan Rasulullah SAW selepas dapat memasuki Mekah? Ada beberapa tindakan yang Rasulullah lakukan. Yang pertama, iaitu di mana Rasulullah SAW bersama dengan umat Islam ketika itu memusnahkan 360 patung berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah dapat melakukan apa? Tawaf di Kaabah sebanyak 7 pusingan dan solat sunat di maqam Ibrahim. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW telah mengarahkan Bilal bin Rabah untuk mengalunkan azan yang mana kelas, iaitu di atas bumbung Kaabah. Di mana Rasulullah dapat masuk di Kaabah. Jadi arahan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Bilal bin Rabah untuk mengalunkan azan di atas bumbung Kaabah. Dan yang keempat, Rasulullah SAW telah menyampaikan khutbah yang pertama kepada penduduk Mekah. Dan yang kelima, pelajar sekalian, Masya Allah, di mana Rasulullah telah mengisytiharkan keampunan kepada semua yang pernah menjadi musuh. Masya Allah, sungguh baiknya Rasulullah SAW. Itulah tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selepas memasuki kota Mekah. Seterusnya pelajar sekalian, apakah faktor-faktor kejayaan pembukaan kota Mekah? Yang pertama pelajar sekalian, di mana Rasulullah SAW telah menanamkan kekuatan akidah kepada siapa? Kepada umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, semangat jihad yang tinggi dan sentiasa yakin dengan janji-janji Allah. Itu yang kedua Rasulullah tanamkan dalam setiap umat Islam. Dan yang ketiga, iaitu hubungan persaudaraan dan kerjasama yang baik di antara umat Islam. Selanjutnya kita lihat pula faktor yang keempat, iaitu strategi yang bijak dan teliti. Strategi yang bijak dan teliti yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah berjaya melemahkan kekuatan musyrikin Mekah ketika itu. Dan yang kelima ialah apa itu? Kesan daripada perjanjian Hudaybiyah. Inilah permulaan kita belajar sebelum ini. Bila bermulanya perjanjian Hudaybiyah, maka bermulalah usaha untuk berlakunya proses pembukaan kota Mekah. Dan yang keenam ialah iaitu ramai pembesar dan panglima kafir telah memeluk Islam. Jadi ramai pembesar dan panglima kafir Quraisy telah memeluk Islam. Di antaranya siapa? Khalid bin Al-Walid. Lagi siapa? Amr bin As. Ini yang menyebabkan kekuatan musyrikin semakin lemah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pelajar sekalian, kesan daripada pembukaan Kota Mekah. Okey. Kesan yang sangat baik pada sekalian. Okay, Masya Allah. Baik, apakah kesan yang pertama? Yang pertama, bila mana Rasulullah SAW dapat membuka Kota Mekah bersama dengan orang Islam sejumlah 10,000, okay, 10,000 orang Islam begitu. Dan apakah kesan dia? Yang pertama, pelajar sekalian, iaitu di mana dakwah Islam dapat disebarkan secara terangan, okay? Dan ini menyebabkan agama Islam dapat berkembang dengan pesat di seluruh semenanjung tanah Arab ketika itu. Itu kesan yang pertama. Yang kedua ialah di mana seluruh tanah Arab menjadi kawasan larangan kepada orang bukan Islam. Itu kesan yang kedua. Dan yang ketiga sekalian, orang kafir Quraisy bertambah ramai memeluk Islam. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kesannya ialah di mana umat Islam dapat melakukan ibadat dengan keadaan aman, tanpa gangguan lagi daripada orang kafir. Dan yang kelima ialah pelajar sekalian, di mana masyarakat Islam hidup dalam keadaan suasana aman dan bekerja sama. Masya Allah. Inilah kesan daripada sifat sabar Rasulullah, sifat bijaksana Rasulullah. Maka dengan strategi yang digunakan, Rasulullah SAW dapat masuk ke dalam keadaan aman. Dan kesannya ialah tadi antara 5 kesan daripada pembukaan Kota Mekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pelajar sekalian, apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah pembukaan Kota Mekah ini? Baik pelajar sekalian, yang pertama ialah kita hendaklah merancang dengan teliti sebelum kita melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Kita kena rancang, kita kena teliti, okay? Kita kena cari strategi, okay, yang baik sebelum kita melakukan sesuatu. Baik, yang kedua, di mana tegas dalam perkara akidah dan perintah Allah Ta'ala. Okay, maknanya kita akan bertindak secara tegas berkaitan dengan akidah dan perintah Allah Ta'ala. Okay, jangan sampai ada pihak lain yang boleh menggugat akidah. Baik, yang ketiga, iaitu di mana musyarat ni adalah salah satu perkara kaedah yang boleh menyelesaikan masalah. Ini sebagaimana kita lihat di mana Rasulullah SAW telah berhenti dalam perjalanan daripada Madinah ke Kota Mekah tu, berhenti di Damruz Zahrani. Okey, kat situ kita tahu di mana Rasulullah SAW telah berbincang bersama dengan para sahabat untuk mengatur strategi. Okey, iaitu melalui musyarat lah. Okey, itu antara pengajaran yang kita ambil, iaitu kita hendaklah bermusyarat dalam apa bentuk sekalipun, melibatkan ataupun lagi-lagi melibatkan untuk menyelesaikan masalah. Dan pastinya yang keempat ini ialah kita hendaklah patuh dengan arahan pemimpin. Okey, selagi mana pemimpin itu tidak menyalahi hukum syarak, maka kita wajib taat. Okey, wajib taat pada arahan pemimpin. Kalau kita engkar arahan pemimpin, okey, kesan dia ada sangat buruk. Okey, akan berlakulah perpecahan. Okey, selagi mana pemimpin itu tidak melanggar syarat, kita kena ikut. Okey, yang kelima, iaitu kita dalam bersyukur. Okey, bersyukur dengan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat macam dalam peristiwa bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kesyukuran masuk ke Mekah dalam keadaan menang pun dalam keadaan dia merendahkan diri, menundukkan pandangannya ke bawah, okey, merendahkan diri. Okey, memang dia dah Rasulullah dan umat Islam ketika itu berjaya, tapi Rasulullah tak tunjuk pun sifat dan akhlaknya kepada yang tidak baik. Dia menunjukkan yang baik, iaitu dia merendah diri sebagai tanda dia bersyukur atas nikmat yang Allah telah kurniakan, atas kemenangan yang diperoleh. Dan yang keenam, iaitu kita naklah memaafkan kesalahan orang lain. Kita lihat bagaimana Rasulullah telah mengisytiharkan keampunan kepada mereka yang sebelumnya telah bermusuhan dengan Nabi Muhammad. Isytiharkan, diampunkan. Jadi kat sini kita sebagai orang Islam, kita kena ikut Rasulullah. Ini kita nak sentiasa memaafkan kesalahan orang lain.
Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT. Kita dapat bersama-sama menyelesaikan pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan pembukaan Kota Mekah. Jadi mohon kepada pelajar untuk mengulang balik video ini supaya ia lebih faham lagi. Dan jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembukaan Kota Mekah, bolehlah terus bertanya dengan saya. Jadi, di kesempatan ini saya mohon maaf jika ada salah dan silap dalam pertemuan ini, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari dan waktu lain. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.